Berhormat Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang berbahagia Datuk Makhtar Mustafa, Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan. Yang berbahagia Datuk Rahan bin Sharif, TKSU Kementerian. Yang berbahagia Datuk Haji Zainal bin Dahlan, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang berhormat Datuk Osman bin Abdul Aziz, Pengerusi MADA. Yang berbahagia Datuk Naimah binti Ramli, Setiausaha Bahagian Industri Padi dan Beras. Yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Mat, Pengurus Besar Kadar, Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua agensi serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertanian, Wakil-wakil Jabatan Persekutuan dan Negeri, pemimpin-pemimpin persatuan-persatuan peladang kawasan, ketua-ketua UMNO bahagian serta sayap-sayap, tetamu-tetamu terhormat, dep-dep jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat sekali lagi saya hadir ke Kelantan ini. Seronok saya dapat datang ke Kelantan. Yang seronok tu sebab pagi-pagi dapat makan itik serati. Ibrahim dia pandai, dia tahu kesukaan saya. Kesukaan saya yang nombor satu, yang dia selain daripada itik serati, yang dia tahu saya suka tepung apel. Saya tak tahu dia cari mana tepung apel. Pagi-pagi dia dah hidang saya dengan tepung apel dan pulut pagi. Rupanya pulut pagi dia pergi ambil salur daripada salur. Jadi bila dapat makan pulut pagi dengan tepung apel tu, banyak pengumuman hak molek hak saya nak buat lah kali ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada hari ini kedatangan saya ke Kelantan adalah nak mengumumkan mengenai inisiatif mengurangkan peranan orang tengah di dalam pengisytiharan, melaksanakan pengisytiharan jihad memerangi orang tengah yang saya isytiharkan pada tahun 2013, iaitu pada tahun lepas. Dan jihad orang tengah sektor padi ini bukan saja untuk masyarakat di Kelantan, bukan saja untuk pesawah di Kelantan, tetapi untuk semua pesawah di seluruh negara. Sebab itu pada hari ini pengurusi MADA, ketua pengurus besar MADA pun ada sekali dengan kita ni, mewakili pesawah daripada negeri Kedah. PPK daripada Pahang pun ada hari ini, mewakili pesawah daripada negeri Pahang dan sebagainya. Kerana seluruh negara pesawah-pesawah duk tunggu ni apa yang nak diumumkan oleh Menteri Pertanian dan di dalam nak membasmikan orang tengah di dalam sektor padi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita sebut orang tengah, yang kita nak perangi ini adalah orang tengah yang selama ini mengambil kesempatan memanipulasi ataupun mengambil kesempatan menindas golongan petani dan sebagainya. Di Kelantan saya tidak tahu, mungkin tidak banyak terasa, tetapi di Kedah saya dapat tahu, di Kedah peranan orang tengah ini begitu jelas, begitu terasa sekali. Pesawah-pesawah bila lepas menuai padi,
terus bagi kepada ejen-ejen ataupun broker-broker ataupun broker-broker ni yang bawa padi mereka ke kilang-kilang padi. Kilang-kilang padi. Orang tengah ini telah charge fee dia RM100 dah ambil dah RM100. Betul ya Webiman? Dah ambil RM100 dah. Saya duk berpandangan, kenapa pula kita nak beri broker tu RM100? RM100 tu patut beri kepada petani, barulah dapat peningkatan hasil kepada petani. Tetapi diambil oleh broker dulu. Inilah yang berlaku. Dan anggapan daripada petani ialah bila beri kepada broker, inilah orang yang membantu mereka. Tetapi sebenarnya timbangan dan sebagainya tentulah berbeza daripada tempat lain. Takkanlah baik sangat kilang-kilang swasta tu, takkanlah baik sangat broker-broker tu semata-mata nak tolong petani, tak ada buat untung langsung. Sebenarnya penipuan-penipuan banyak berlaku sewaktu timbangan dan sebagainya. Tetapi kerana petani-petani tidak ada pilihan, maka serah kepada broker-broker dan akhirnya diserah kepada kilang. Kilang biasanya kilang-kilang swasta yang akhirnya kilang-kilang Bumiputera banyak yang terpaksa ditutup kerana tidak mampu bersaing dengan kilang-kilang swasta bukan Bumiputera. Jadi hari ini apa yang kita nak buat hari ini adalah untuk menyelamatkan petani dan juga kilang-kilang Bumiputera yang selama ini terpaksa bersaing dengan pihak-pihak lain dan sebagainya. Tetapi sebelum saya pergi pada pengumuman tersebut, saya nak tunjukkan kesan peranan orang tengah. Orang tengah, sebenarnya peranan orang tengah ni tuan-tuan dan puan-puan, di dalam segala segi memberikan kesan yang sangat besar, bukan sahaja kepada pendapatan petani, nelayan dan peternak, tetapi juga memberi kesan kepada harga. Harga yang akhirnya menyebabkan pengguna yang menjadi mangsa. Pada hari ini orang semua bercakap soal kenaikan harga barang ni, kenaikan harga barang dan sebagainya. Lepas tu orang salahkan kerajaan. Banyak perkara yang berlaku tidak ada kena-mengena dengan kerajaan. Tak boleh nak salahkan kerajaan. Kalau waktu musim tengkujuh, di sini kawasan nelayan ni, saya tahu ni, tak jauh ni, saya pernah mari sini ni. Waktu saya jadi Exco Pemuda UMNO dulu, saya pernah mari tengok kawasan pantai di sinilah. Pantai di Pekalan Cepa ni yang terhakis laut. Saya dah lupa pantai Sabak, pantai mana. Besok nak raya haji, saya masih duduk sini lagi. Tapi orang sini ngundi tak berubah juga. Walaupun saya kerja kuat macam tu pun, tapi tak apalah, tambah lagi petang raya pun. Petang raya haji saya duduk sini lagi. Saya balik malam kerana nak tengok kawasan yang terhakis ombak. Saya cuma nak sebut di sini kawasan nelayan. Kita tahu musim tengkujuh nelayan tak turun ke laut. Bila nelayan tak turun ke laut musim tengkujuh, ikan tidak boleh ditangkap. Di dalam negara kita 35,000 nelayan-nelayan zon A, nelayan tepi pantai yang gunakan sampan, yang gunakan bot-bot kecil ini. Bila mereka tidak ke laut, berapa banyak ikan yang tidak boleh dibawa ke darat. Kalau 35,000 orang, katakan 20,000 orang lah tak ke laut daripada kawasan seluruh pantai timur, Johor dan sebagainya. Kalau 20,000 orang tak ke laut, satu hari kita katakan satu orang bawa sekilo ikan lah, hari biasa. 20,000 orang tak ke laut, makna 20,000 kilo satu hari tidak ada ikan. Kalau tidak ada ikan, tentu sajalah harga ikan akan mahal. Itu perkara biasa. Bukan waktu ini saja. Tapi puak-puak berbangkang dia jahat. Dia kata kerana minyak lah, kerana minyak naik lah, kerana tol naik lah. Tol bila masa naik lagi? Tak naik pun lagi. Baru
dalam kajian nak naikkan tol, belum naik lagi, tetapi dah kata dah harga ikan naik kerana tol naik. Tak naik pun lagi. Dia tak naik, harga ikan naik kerana ikan tak cukup, kerana laut bergelora, orang tak turun ke laut. Musim banjir baru ni yang menyebabkan sayur-sayuran yang ditanam rosak di Pahang, habis tanaman-tanaman sayur rosak. Tanaman sayur rosak, tak cukup sayur, menyebabkan berlaku kenaikan harga kerana tidak cukup sayur. Semua perkara-perkara bencana alam yang merosakkan tanaman dan sebagainya bukan berlaku dalam negara saja, berlaku di luar negara. Kalau itu berlaku di luar negara juga naik harga. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, bawang putih negeri China daripada RM4 naik RM12, sebab musim salji yang teruk di negeri China telah merosakkan bawang putih di negeri China. Habis gosok bawang putih negeri China, naikkan harga bawang. Rakyat di negeri China, walaupun negeri China merupakan 70%, pengeluar 70% bawang putih dunia, di negeri China bawang putih naik harga sebab bawang rosak. India, bawang merah ros India satu ketika naik harga 3 kali ganda, sebab di India musim panas, musim kemarau yang teruk yang merosakkan bawang merah di India. Rosak juga. Sama saja seluruh dunia pun, baik di China, baik di India, baik di Amerika, di Rusia, kebakaran besar merosakkan ladang gandum yang menyebabkan gandum habis, rosak di Rusia. Gandum di Rusia naik harga walaupun Rusia mengeluarkan gandum. Ini berlaku di mana-mana saja. Tetapi kita rakyat Malaysia, bila naik saja harga, kajian salah lagi. Tak fikir dah soal banjir ke, soal musim tergujuh ke. Dan satu lagi selain daripada itu adalah peranan orang tengah. Orang tengah ni pun jahat, yang memainkan peranan ni. Daripada nelayan mungkin ikan kembung harga RM5, tetapi bila sampai ke peringkat peruncit, harganya sudah naik berlipat kali ganda. Minggu lepas, kalau tuan-tuan tengok TV, saya buat satu kenyataan tentang harga kelapa. Harga kelapa di Pulau Pinang, bukan di seluruh Pulau Pinang pun, bukan seluruh Malaysia, di barat laut Pulau Pinang, harga kelapa naik jadi RM2.80. Sebab puak-puak Hindu nak mecah kelapa hari esok ni, Tai Pusam. Dia Tai Pusam, dia nak pecah kelapa. Daripada RM1.50 naik jadi RM2.80. Kita supply kelapa daripada farmer harga serupa saja, tetapi orang-orang pemborong-pemborong lain apabila supply kelapa, bila jual kelapa, bila tengok kawasan di barat laut tu kuil Hindu banyak, dia naikkan, pemborong naikkan harga kelapa. Pemborong itulah yang merupakan orang tengah. Pekebun-pekebun kelapa jual harga kelapa macam biasa. Dia mungkin jual harga kelapa 80 sen sebiji atau 70 sen. Tetapi hak ambil keuntungan adalah orang-orang tengah. Sebelum sampai peruncit, diorang yang menaikkan harga kelapa dan sebagainya. Jadi sebab itulah sampai ke barat laut Pulau Pinang, harga sudah jadi RM2.80. Inilah peranan orang tengah. Bagi saya, kalau harga naik dan yang untung adalah petani, nelayan dan peternak, tidak ada masalah sangat. Tetapi nelayan, petani, peternak tetap dapat harga yang sama, tetapi yang untung adalah orang tengah, dan yang mendapat bebanannya adalah pengguna-pengguna, pembeli-pembeli seperti tuan-tuan dan puan.